Baik, kita bersama untuk mengikuti segmen tazkirah kita. Tajuk yang sudah pun kita berikan di awal tadi iaitu melentur buluh biar dari berabungnya. Tajuk ini tajuk peribahasa. Betul. Dan juga maknanya perlu kita ni praktikkan dalam kehidupan kita ni untuk mendidik anak-anak daripada awal. Daripada awal kan. Jadi apa sebenarnya yang akan kita rungkai dan juga perjelaskan untuk tajuk yang akan kita bawakan pada pagi ini. Jadi kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz Muhammad Nasheed bin Supri. Jadi sudah berada di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Jadi pandai memilih topik ni. Topiknya ni apa peribahasa gitu orang. Peribahasa. Supaya dapat kita ni kupas lagi pengertian itu. Jadi melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Ini cara kita ni mendidik kanak-kanak ni daripada sejak kecil lagi. Mungkin Ustaz dapat memberikan mukadimah bagi topik yang kita akan bincangkan pada hari ini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih Tuan Fakrul dan Puan Atul. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bertemu lagi kita ni dalam segmen tazkirah. Tajuk hari ini adalah melentur buluh biar dari rebungnya. Ini adalah sebenarnya peribahasa Melayu kita ni yang mana artinya tu mendidik anak biarlah sejak mereka dari kecil lagi. Apa artinya tu? Kalau sekiranya kita ni baru takkan mendidik anak selepas ia meningkat dewasa, artinya susah di sini. Hari tu ada saya melihat orang menetak rabongan ni bah. Jadi apabila kita ni melihat dalam video tu yang saya lihat bini-bini sendiri menetak. Jadi artinya rabongan ni satu mudah ditatak masih damit masih. Jadi lepas ditatak yang saya ingat dicuci rabongan tu, selepas dicuci dikupas-kupas daunnya, kulitnya. Lepas itu tinggal daun yang muda ataupun kayu yang keras dibuang baru dimasak. Jadi apabila dimasak nyaman dimakan kan ya. Tapi kalau sekiranya buluh tadi masak habis rumpang gigi orang katanya. Jadi baru-baru ni ada saya mendengar pada tu. Artinya kalau kan mendidik anak kan ya, biar masih damit lebih mudah daripada mendidik anak ketika ia sudah dewasa. Bukan maksudnya di sini ketika ia dewasa tu jangan tak didik pasal dia susah, bukan cuma tu. Sebab apa apabila kita ni belajar memahami, menghayati peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi Muhammad sampai di kota Madinah dengan para sahabat, baginda orang mengambil masa indah sampai 3 tahun untuk membentuk akhlak masyarakat di sana. Jadi kita lihat di sana mengambil waktu pulang tu sebenarnya. Anda sampai 3 tahun. Tapi jangan jauh putus harapan. Tapi boleh artinya. Boleh. Di Madinah masa itu bukannya semua kanak-kanak tu. Artinya di Madinah sana semua peringkat umur ada di sana. Baru-barunya saya mendengar juga ada orang kira berita lah ni orang daripada sharing negara jiran kita ni ya. Yang mana ada keluarga tu bapa mamanya baru menyuruh anaknya ni sembahyang masa tu umurnya 26 tahun. Jadi diupahlah perlindungannya ni seorang guru ustaz untuk mengajar anaknya ni sembahyang. Jadi apa yang terjadi di sana selepas kelas 1 rumpang depan gigi ustaz tadi tu bah. Pasal anaknya akhlaknya keras, hatinya keras, pemanas tu lagi. Payah diajar, nas-nas marah ya pasal dipaksa sembahyang tumboknya ustaz rumpang giginya. Itu macam makan buluh tu. Jadi kita ni itu umpama buluh tadi tu. Jadi kita nampak peribahasa Melayu kita ni ya. Kalau sekiranya sudah jadi buluh baru kita ni kan mengajar anak kita ni susah sekali. Jadi kalau mengajar pun mungkin ia mengambil masa dalam berapa lama cuma itulah dia semudah kalau sekiranya kita ni mengajar anak namit. Jadi baik para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya status kehidupan manusia di dunia ni berperingkat-peringkat. Maksud status di sini ni mula-mula kita ni bujang ataupun bersendirian. Selepas bujang kahwin. Selepas kahwin baru ada keluarga. Jadi maksud di sini ada keluarga itu adalah anak. Jadi inilah sebenarnya fitrah kehidupan manusia kita ni. Sebab apa? Anak ini jangan anak isteri saja dulu ataupun suami itu adalah merupakan rezeki kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila sudah kahwin, sudah bernikah, dikurniakan lagi anak, itu ada rezeki juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Rezeki kita ni sudah pun ditentukan oleh Allah. Dari Lauh Mahfuz sudah rezeki kita ni seorang-seorang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin."
Dan tidak ada satu pun makhluk yang meletak di bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezekinya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah tahu di mana tempat menetap rezeki kita itu dan tempat penyimpanannya. Jadi semua itu sudah pun ditulis di Lauh Mahfuz, kitab yang nyata. Jadi anak ini adalah merupakan rezeki. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau sekiranya kita ni kan mengira rezeki yang Allah kurniakan arah kita ni, indah kita ni kan mampu sebenarnya. Banyak rezeki Allah tu, macam-macam. Lepas itu, apa yang kita ni harus lakukan dengan rezeki Allah ni adalah la in syakartum la azidannakum. Kita ni harus bersyukur dengan apa yang dinikmatkan, rezeki yang dinikmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ni. Sebab apa? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau sekiranya kita ni kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ni, kata Allah, tunggulah azabku yang keras. Jadi cara kita ni bersyukur ni ada macam-macam cara. Ada 3 cara tu Fakrullah. Yang pertama adalah bersyukur melalui hati. Apabila kita ni dikurniakan anak ataupun dikurniakan rezeki apa saja, kita ni harus bersyukur melalui hati, yang mana kita ni mengakui segala rezeki itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui si fulan bin sufulan. Kadang-kadang kalau orang sudah berkahwin ni, macam-macam tahu usahanya kan mana penyurang supaya ada zuriat atau bah. Contohnya kawannya makan madu, makan telur ayam kampung. Jadi sudah menjadi itu tiada alasannya. Kenapa kau dapat anak? Pasal madu ni nya. Bukan dari Allah. Sebenarnya hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasal ayam kampung ni nya. Hatinya kita ni tu orang dalam hati kita ni bukan Allah membagi rezeki tu. Tapi sepatutnya dalam hati kita ni mesti kita ni mengatakan itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu kita ni bersyukur melalui percakapan, perkataan, lisan. Contohnya kita ni mengucap alhamdulillah. Selepas itu kita ni bersyukur melalui perbuatan. Maksudnya perbuatan ini apabila kita ni dianugerahkan anak, apa yang kita ni lakukan adalah sedaya upaya kita ni usahakan untuk menjaga anak itu sebaik-baiknya dan menjalankan amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi bila kita bercakap dengan amanah ini, anugerah dan juga amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita ni untuk menghargainya? Masya-Allah. Terima kasih Tuan. Sebenarnya anak ini memang anugerah dan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ni lihat setiap anak yang baru dilahirkan, pasti anak itu dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang bersih dan jauh daripada sebarang pencemaran akidah. Ada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kelahiran daripada Bani Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maksud fitrah di sini adalah suci dan bersih. Maka ibu bapanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi artinya di sini ibu bapa itu yang orang paling awal mengambil peranan dalam mendidik anak itu untuk menuju ke jalan yang baik ataupun menuju ke jalan yang buruk di sebaliknya. Jadi dalam Al-Quran pun ada memberitahu kita ni, ini berupa peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita ni menjaga diri kita ni, bukan saja diri kita ni dan keluarga kita ni, termasuklah anak-anak kita ni itu daripada kehancuran api neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Tahrim ayat nombor 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Seterusnya firman Allah dalam surah An-Nisa ayat nombor 9, yang mana firman ini memberikan peringatan arah kita ni supaya kita ni jangan meninggalkan anak ataupun keturunan kita ni itu dalam keadaan yang lemah dan tidak berdaya menghadapi cabaran hidup. Maksudnya di sini, kalau sekiranya sebelum kita ni meninggal dunia, pastikan kita ni sudah orang membagi kelengkapan equipment arah anak kita ni itu, dari segi jasmaninya, rohaninya. Artinya di sini perlu kita ni memberi yang terbaik arah anak kita ni itu. Sekolahkan dia, jangan sekali-kali kita ni jadikan alasan tidak ada duit atau tidak sekolah. Tapi hakikatnya ilmu itu penting. Wallahu a'lam. Dan memang daripada apa yang dikatakan oleh Ustaz tadi mengenai dengan anak-anak ni, kita ni sebagai ibu bapa harus bersedia dengan apapun possible outcome-nya. Dan apabila kita ni bersyukur, kadang-kadang bersyukur itu seperti yang dikatakan oleh Ustaz tadi, kita ni lihatlah daripada perbuatan kita ni. Ada mungkin dapat dikomentar lagi mengenai hal ini. Antara kadang-kadang ibu bapa ni banyak orang. Pasal itu ada pakar motivasi. Karena ada pakar motivasi, nampaknya banyak ibu bapa yang mempunyai masalah untuk mendidik anak. Jadi mungkin dapat di komen sedikit daripada Ustaz. Kenapa agaknya ada halangan ini? Adakah mungkin ketidaksabaran ataupun ibu bapa kurang bersabar ataupun apa sebaliknya? Ini
yang pernah saya baca lah sebenarnya saya ni belum beranak ni tapi belajarlah daripada orang yang sudah ada anak dan banyak baca buku dan mendengar melalui perkongsian pengalaman orang, pengalaman pengalaman orang lain itu lebih berharga sebenarnya mendengar. Jadi ini di antara beberapa halangan kenapa ibu bapa tu gagal dalam mendidik anak. Salah satunya adalah mindset. Pemikiran kita ni. Jadi ibu bapa ni kadang-kadang yang saya lihat awal-awal sudah memberitahunya aku ni perjuangannya sekolah agama pun dah habis. Jadi ia dah rasa malu untuk mendidik anaknya tu. Kadang-kadang ia akan menyuruh sembahyang, ia ni sembahyang. Ia katanya akan kusuruh anakku sembahyangnya. Aku lagi semananya. Dan seberapa. Jadi mindset orang itu, pemikiran. Jadi pemikiran ini harus kita ni kontrol. Pemikiran ini boleh jadi ke positif, boleh jadi ke negatif. Jadi apabila kadang-kadang sambil mendidik anak itu kita ni boleh mendidik diri kita ni sendiri. Boleh. Maksudnya tu. Boleh. Jangan ditunggu perfect, dah ada orang sempurna di dunia ni. Duras. Okay, jadi apabila kita ni berfikiran positif, kita ni punya emosi kan positif juga. Jadi apabila emosi kita ni positif, kita ni punya tindakan action kita ni. Action kita ni pun akan menjadi positif. Jadi selepas tindakan kita ni positif, kita ni punya hasil kehidupan kita ni pun positif juga. Contohnya apatah lagi kalau sebaliknya, kalau awal-awal sudah kita ni berfikiran negatif, kita ni punya emosi dalaman pun negatif, tindakan kita ni pun menjadi negatif dan hasil kehidupan kita ni pun negatif juga. Contohnya tadi macam contoh sembahyang ataupun menyuruh anak mengaji membaca Al-Quran. Jangan jadikan alasan kita ni indah sembahyang contohnya tu ataupun indah pandai mengaji, indah tu berani bercakap arah anak ni jangan. Okay, jadi kita ni sambil kita ni menasihati, sambil kita ni melakukan juga, itu lebih baik. Itu satu daripada mindset. Yang kedua, punca kenapa ada halangan ibu bapa mendidik anak ni adalah tidak ada visi langsung. Yang dia tahu anaknya ni sudah besar, lahir anaknya, mungkin meningkat umurnya, entah jadilahnya. Dia tahu kan jadi apa anak kuaninya, biar dia memilih sendiri. Indah sepatutnya kita ni yang menentukan, membagi visi arah anak. Walaupun hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala menentukan, tapi kita ni harus berusaha juga. Kita ni bagi visi yang visi masa depan untuk anak-anak. Tani biar dia latih dulu. Lepas tu tani kalau tani kandang balik itulah sekolah rendah dulu. Darjah 2, darjah 3 sudah kita ni belajar karangan cita-cita saya tu. Cita-cita saya. Awal sudah. Jadi kanak-kanak dalam cita-citanya tu menjadi askar, jadi guru. Artinya membentuk visi masing-masing. Biar ada visi. Pasal ketanian ni hakikatnya satu hari nanti ketanian akan jadi pemimpin. Dan ciri-ciri pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang mempunyai visi masa depan. Kita ni lihat sebaginda Rasulullah. Kenapa ia sanggup meninggalkan kota Mekah berhijrah ke Yasrib, Madinah. Sebab apa? Kalau sekiranya tahan-tahan di Mekah, Islam akan berkembang. Jadi ia terpaksa meninggalkan ke Mekah untuk ke Madinah supaya ia tahu Islam ini akan berkembang seluruh dunia. Sama juga kita ni lihat ke bawah dulu yang maha mulia. Lebih luas. Visinya lebih luas. Bawah dulu yang maha mulia sama juga. Tadi punya raja kita ni, sultan kita ni, lihat saja visi 2035. Itu adalah di antara visi untuk orang membuat perubahan kepada yang lebih baik lagi. Pasal apa kanak-kanak ni pakrulah yang umpama tanah liat benar. Tanah liat ni kita ni sendiri yang tanah liat ni kan sifatnya lembut. Jadi kita ni sendiri yang membentuk apa yang kita ni mau. Jadi apa yang kita ni lakukan itu yang akan jadinya. Tapi betul apa yang dikatakan oleh Ustaz tadi kan, nyata cita-cita tu ada sebenarnya. Tetapi yang paling penting ialah bagaimana untuk membentuk anak-anak kita ini supaya menjadi seorang pemimpin. Kalau sekiranya ia cekal gitu orang, apa saja jadinya di ujungnya. Jadi guru kaya, jadi bomba kaya, askar kaya, atau mungkin bekerja sendiri kaya. Ujung-ujungnya ia akan menjadi seorang yang berguna untuk masyarakat dan juga kepada dirinya sendiri. Dan kalau tadi Ustaz sudah mengatakan halangan, kemiskinan dan sebagainya. Tapi jangan jadikan anak ini sebagai beban. Walaupun menyerang banyak ke anak atau dan sebagainya, jangan menjadikan beban. Tapi kan kebelakangan ini memang ada di antara yang kita ingin mengetahui apakah terhukum membuang dan juga membunuh anak. Kasarlah pelakunya. Tapi sebenarnya perlu kita ni tahu hukumnya. Tetapi hakikatnya kan ada, memang terjadi di kalangan kita ni sebagai salah satu virus yang tersembunyi. Kalau COVID-19 satu ini lagi bahaya nih virus ini. Jadi kita ingin mengetahui lebih lanjut lagi mengenai pandangan Ustaz. Jadi ini pandangan pribadi sajalah. Sebenarnya memang ada di mana-mana pun ada. Bukan saya di Brunei tapi di luar negara pun kita ni mendengar berita anak kena buang. Jadi dengan sendirinya apabila anak itu kena buang, ada yang mati, ada yang masih hidup, yang selamat masih kena ambil. Tapi ada juga yang sampai membunuh anak. Jadi dalam Al-Quran ada memberitahu dalam surah Al-Isra ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Maksudnya di sini, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu itu
kerana ketakutan kepapaan. Sebenarnya kamilah yang mengurniakan rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu ialah satu dosa yang besar. Jadi memang logik dalam Al-Quran sudah beritahu kenapa orang membuang anak, kenapa orang membunuh anak itu. Rata-rata ia punya alasannya sebab nada harta, nada duit. Jadi janganlah kita ni takut disebabkan kita ni nada harta, nada duit untuk membelanjakan anak ni. Kita ni mati akal membuang anak itu ataupun mati akal membunuh anak itu. Jangan. Sebab apa? Dalam Quran sudah beritahu bahawa rezeki anak itu sudah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah rezeki kita ni sendiri. Jika sekiranya pun benar-benar kita ni tidak mampu untuk mengasuh anak itu, baiktah apanya orang ada juga baiknya kita ni cari orang supaya dapat mengangkat anak itu. Itu lebih baik daripada kita ni apanya orang membuang-buang macam tu. Kan itu namanya anak itu kan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita ni membuang artinya kita ni kufur. Apabila kita ni kufur, membuang rezeki kita ni sendiri, dan apabila kita ni kufur, tunggulah azab Allah yang sangat keras. Sebagai kesimpulannya agaknya ya, Ustaz, kita ni hanya tinggal beberapa minit saja di ruang udara untuk tazkirah ni. Orang-orang kita ni disebabkan ani melentur buluh biar dari rebungnya. Ani peribahasa Melayu, ingat orang. Ada lagi peribahasa Melayu mengatakan bahawa rezeki kita ni itu anak itu sebagai satu rezeki, dan kadang-kadang rezeki kita ni boleh dikatakan kalau orang Melayunya rezeki anak tu, rezeki isteri tu nya. Komen daripada Ustaz sendiri untuk menjadi kesimpulan kita ni pada hari ini. Alhamdulillah. Sebenarnya memang anak ini merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai pemangkin rezeki. Pemangkin rezeki. Jangan cakap, jangan tahan tu. Ini pengalaman peribadi pulang ya. Masa bujang dulu memang ada sudah pendapatan atau. Tapi yang bagi herannya pendapatan itu selalu rasa ini cukup bah. Anda tahulah selalu ini peribadi punya pandangannya selalu rasa ini cukup. Tapi bilanya hampir kahwin itu memikirkan dah. Memikirkan ini sudah seorang bujang-bujang lagi payah-payahkan belanja. Apatah lagi kalau sudah kahwin memikirkan. Jadi anda percaya. Anda percaya, tapi diteruskan je pasal kita ni yakin yang mana kahwin ni menambah rezeki kita ni terpulang. Jadi alhamdulillah sudah kahwin hari itu tahun lepas, sudah kahwin dilihat rezeki ni makin anu terpulang. Bertambah. Jadi jangan dijadikan alasan kahwin ini satu menyusahkan diri. Indah. Yang menyusahkan diri sebenarnya apabila adalah mentaliti. Kita ni punya mental kita ni. Bila tadi pikiran negatif terujungnya. Tetapi memang kan Ustaz, sifat rezeki ni apabila kita ni apabila dinikmati bersama terasa banyak. Dimanfaatkan. Apabila dimanfaatkan akan terasa banyak. Itu mentaliti rezeki sebenarnya. Jelas. Oh ya. Tapi apa yang penting sekali adalah ni satu ayat tadi yang selalu kita ni baca dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk kita ni supaya kita ni dapat menambah rezeki kita ni yang banyak, jangan lupa kita ni beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan tinggal sembahyang. Bawa anak kita ni untuk sembahyang juga sama kita ni, wa iyyaka nasta'in, dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah ketaatan yang benar-benar hakiki. Dua ni, dia boleh dipisahkan. Sembahyang dan mohon pertolongan. Dia cukup kalau sekiranya kita ni cuma mohon pertolongan melalui doa tapi dia sembahyang, ataupun sembahyang dia mohon pertolongan, itu dia cukup. Ia mesti kedua-duanya sekali. Kira package. Alhamdulillah. Inilah yang kita disampaikannya oleh Yang Mulia Ustaz dengan segmen tazkirah kita melentur buluh biar daripada rebungnya. Ini merupakan satu penjelasan yang sangat memberikan manfaat dan untuk panduan rutin harian kita ni terjadikan ianya jadi kira pakaian kita ni lah, pemikiran kita ni supaya kita ni tahu, kita ni ingat dan juga kita ni berpandukan kepada hal-hal yang baik ataupun perkara-perkara yang baik. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Ustaz dengan penjelasan yang dibawakan pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.